Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan rahim dan rahmat daripadanya, kita dapat bersama-sama pada pagi ini bagi meneruskan pembacaan daripada kitab Al-Farqul Azim Baina Tanzihi wa Tajsim, yang di bawah pelajaran ilmu Tauhid. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengurniakan kepada kita keimanan yang sempurna kepadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Sambungan muka surat 11. Hadza huwa madhhabus salafi rahimahumullahu ta'ala. Fahum yufawwiduna fil ma'na wa la yufassirun. Sebelumnya telah dinakalkan dua nukilan daripada dua tokoh salaf. Yang pertama Al-Imam Ahmad bin Hanbal, yang kedua nukilan daripada Al-Imam At-Tirmidzi. Dalam nukilan tersebut telah dijelaskan ataupun menjelaskan apakah sebenarnya pegangan salaf, i'tiqad mereka berkaitan dengan ayat-ayat sifat, ataupun disebut juga ayat-ayat mutasyabihat. Kalau kita rujuk semula pada perkataan Al-Imam Tirmidzi, kata Al-Imam Tirmidzi, وقال الإمام الحافظ الترمذي في سننه والمذهب في هذا عند أهل العلم من الأئمة مثل سفيان الثوري ومالك بن أنس وابن المبارك وابن عيينة ووكيع وغيرهم. Dan bermula mazhab pada masalah ini di sisi salaf daripada kalangan ulama-ulama yang ulung seperti Sufyan Thauri, Imam Malik bin Anas, Ibnul Mubarak, Ibnu Uyainah, Waki' dan lain-lain. Apabila mereka berinteraksi dengan hadis-hadis sifat, apa yang mereka akan lakukan? Annahum rawaw hadhil asya'. Mereka meriwayatkan hadis-hadis seperti ini, kemudian mereka akan berkata, turwa hadhil ahadith wa nu'minu biha wa la yuqalu kaif. Inilah hakikat mazhab tafwid yang selalu kita nyatakan. Diriwayatkan hadis-hadis ini oleh kerana hadis ini datang daripada jalur yang mu'tabar, maka hadis ini hendaklah diriwayatkan sebagai menunah amanah riwayat. Diriwayatkan hadis-hadis ini dan kami beriman dengannya, dan tidak ditanya kaifah. Tidak ditanya kaifah.
wala yuqalu kaifa. Tidak ditanya kaifa. Bukan tidak diketahui kaifiat, tetapi tidak ditanya kaifa. Wa hadha alladhi ikhtarahu ahlul hadith an turwa hadhihi al-ashya'u kama ja'at wa yu'manu biha wa la tufassar wa la tutawaham wa la yuqalu kaif. Ini yang dimaksudkan menyerahkan ilmunya kepada Allah, bukan menyerahkan kaifiatnya kepada Allah, bukan menyerahkan ilmu tentang kaifiat. Kecelaruan berlaku apabila ditafsirkan mazhab salaf itu dengan makna menyerahkan ilmu tentang kaifiatnya kepada Allah, tetapi diserahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah yang telah memilih akan dia oleh ulama hadis, bahwasanya diriwayatkan perkara-perkara ini seperti mana datang. Seperti mana dia datang, begitu kita riwayatkan. Kalau dalam riwayat ada menyebut lafaz qadam, maka kita sebut qadam. Kalau dalam riwayat ada menyebut lafaz ain, maka kita akan menyebutnya ain. Tidak boleh tasarruf pada lafaz riwayat tersebut. Diriwayatkan seperti mana dia datang. Wa yu'manu biha, dan diimani dengannya. Wa la tufassar, dan dia tidak ditafsirkan. Tengok, dia tidak ditafsirkan. Tidak ditafsirkan, tidak dinyatakan ini makna yad ini adalah hakikat anggota. Ditafsirkan. Tidak ditakyinkan apakah muradnya. Wala tutawaham, dan tidak disangka-sangka, tidak digambar-gambarkan apa maknanya. Wala yuqalu kaif, dan tidak ditanya. Adalah suatu perkara yang bid'ah apabila bertanya kaifa. Wa hadha, inilah keadaan ahli ilmu yang telah memilih akan dia dan berpandangan dengannya oleh mereka. Ini kita telah baca semalam, dan tengok apa yang disebut seterusnya. Hadza huwa madhhabus salaf. Hadza huwa madhhabus salaf rahimahumullah. Ini adalah madhab salaf. Apakah madhab salaf? Fahum yufawwiduna fil ma'na wa la yufassirun. Mereka menyerahkan, mereka melakukan tafwid, mereka menyerahkan pada makna, dan mereka tidak mentafsirkan. Serahkan apa maknanya, serahkan kepada Allah, dan kita tidak sebut apa-apa. Maknanya itu, maknanya ini. Serahkan maknanya itu kepada Allah. Fa'aina, kemudian kata pengarang, fa'aina hadzal madhhabu min qawli man yufassir wa yansibu lillahi ta'ala al-yad al-jarihata. Cuba kita buat perbandingan antara madhab salaf dengan madhab mereka yang mendakwa madhab mereka madhab salaf. Di mana madhab mereka dan di mana madhab salaf? Adakah sama seperti mana yang diriwayatkan daripada salaf? Di manakah madhab ini, madhab salaf ini, kalau nak dibandingkan dengan kata-kata ataupun i'tiqad mereka yang mentafsirkan? Tafsirkan, yad ini maksudnya anggota. Tafsirkan, yad ini maksudnya ajza', maksudnya ab'ad bagi Allah. Dan mereka telah, dan dia telah menisbahkan kepada Allah al-yad, al-yad dengan makna al-jarihah, anggota.
wal istiwa'a alladhi huwa julusun wastiqrarun wa mumassah, dan orang yang telah menisbahkan kepada Allah al-istiwa, bukan hanya dia berhenti pada perkataan istiwa, tetapi dia buat lebih lagi daripada tu. Apa yang dia buat? Istiwa itu ditafsirkan. Istiwa itu maknanya duduk ataupun bersemayam. Kalau dia hanya riwayatkan, kalau dia hanya mengikut mazhab salaf, maka dia riwayatkan hadis tersebut istiwa tanpa dia tafsirkan. Tetapi apabila ditafsirkan dengan mengatakan istiwa itu maknanya bersemayam, julus, duduk, wastiqrar, tetap, tetap di satu tempat, macam kita duduk atas kursi, maka kita berhenti di situ, tetap, istiqrar. Wa mumasah, bersentuhan. Bersentuhan maknanya bila kita duduk atas kursi, kita bersentuhlah dengan kursi tersebut. Sedangkan dalam ayat Al-Quran tiada perincian seperti ini. Jadi memperincikan ini sebenarnya lebih teruk daripada takwil. Tiada pun sebut perkataan julus, tiada pun sebut perkataan istiqrar, tidak ada pun sebut perkataan mumasah. Kemudian kita telah panjangkan makna istiwa itu kepada makna yang salaf mengatakan kita tidak tafsirkan. Kita diam, kita riwayatkan macam mana dia datang dan kita tidak tafsirkan. Wa nuzulan, dan mereka telah menisbahkan nuzul. Dia telah menisbahkan nuzul. Apa dia nuzul? Huwa harakatun wa intiqal. Nuzul itu maknanya bergerak dan berpindah. Wa ghaira dhalika, dan selain daripada yang telah disebutkan, daripada turruhat, perkara-perkara yang merapu dan sangkaan-sangkaan serta waham. Banyak lagi contoh. Jadi Dr. Saifuddin ingin menarik perhatian kita. Cuba dibuat muqaranah dan perbandingan. Mereka yang mendakwa bermazhab salaf, adakah sebenarnya telah mengikuti apa yang salaf nyatakan? Fahal hadha huwa alladhi yaqsiduhu salafu indama yaqulun amirruha kama ja'at bila tafsir? Adakah ini yang dimaksudkan oleh salaf ketika mereka berkata amirruha kama ja'at bila tafsir? Cuba kamu bandingkan apa yang kamu buat dengan salaf sebutkan. Salaf sebutkan amirruha kama ja'at bila tafsir. Perkataan bila tafsir, perjalankanlah riwayat-riwayat ini seperti mana dia datang. Jangan ditukar perkataan itu. Amirruha kama ja'at, amirruha kama ja'at bila tafsir. Maka adakah ini yang dimaksudkan oleh salaf, yang mereka ini berkata amirruha, jalankanlah, lalukanlah hadis-hadis ini, riwayat-riwayat ini, lafaz-lafaz yang dilafazkan di dalamnya, seperti mana dia datang, tanpa melakukan tahrif, tanpa melakukan manipulasi, menukar kepada lafaz yang lain. Bila tafsir, tanpa mentafsirkan. Fa aina alladhina yuthbituna sifatin lillahi ta'ala hiya mithlu sifatil bashari mimman yufawwiduna ilma al-ayatil mutashabihati kulliha ila Allah ta'ala ma'at tanzih. Maka di mana letaknya kedudukan orang yang mana mengisbatkan sifat Allah? Mengisbatkan sifat Allah sama seperti mana sifat manusia. Di mana mereka
berbanding dengan orang yang menyerahkan ilmu pengetahuan tentang ayat-ayat mutasyabihat ini, serahkan apa maknanya itu, serahkan kepada Allah. Serahkan kepada Allah bersama dalam hati beriktikad pasti makna yang terkandung di dalam ayat tersebut adalah makna yang tanzih, menyucikan Allah, mengkuduskan Allah Subhanahu wa taala daripada sebarang penyerupaan dengan makhluk. Jadi mazhab salaf ini bukan tafwidul kaifiyah. Kita ulang lagi. Mazhab salaf ini bukan menyerahkan tafwidu ilmil kaifiyah. Kita serahkan tangan tu tahu, yad tu maknanya tangan, tapi bagaimana tangan itu? Apa hakikat tangan itu? Daripada cahaya ke? Daripada daging ke? Daripada angin ke? Ataupun daripada apa ke? Yang tu kita tak tahu. Dan bagaimana bentuknya, itu kita tak tahu. Itu bukan mazhab salaf. Itu bukan mazhab salaf. Iaitu mazhab salaf itu ditafsirkan sebagai tafwidul kaifiyah, hakikat dan bentuk. Tetapi mazhab salaf adalah menyerahkan apa maknanya, pengetahuan tentang maknanya itu sendiri. Maknanya yad itu kita tak kata dia itu makna qudrah, kita juga tidak kata dia itu makna anggota. Apa makna tafwiduhu ilallah? Itulah mazhab salaf. Dalam keadaan kita i'tiqad dalam hati, pasti makna yang ada di dalamnya adalah sesuatu makna yang bersepatan dengan ayat laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Wa laisa hadha huwa mawdi'a bayani madhhabi ulaika alladhina yansibuna ila salafis salih wa yulabbisuna ala 'ammatin nasi bi ba'd at-tahwilat وتصدر منهم كلمات لا يفهمون معناها ويتصدرون المجالس فيفتون الناس فيضلون ويضلون بل سوف نزيد بيان أحوال خصوصا في هذا العصر فيما يلي من الفصول إن شاء الله تعالى. Dan bukanlah ini tempatnya bagi menerangkan dan menjelaskan mazhab, aliran ataupun i'tiqad mereka itu yang menisbahkan yantasibun, yang menisbahkan diri mereka kepada salaf. Ini bukan tempatnya untuk kita memperincikan apakah sebenarnya mazhab mereka yang telah menisbahkan diri mereka kepada salafus salih. Wa yulabbisuna ala amatin nas, dan mereka telah mengelirukan orang awam dengan bi ba'dhi tahwilat, dengan sebahagian daripada ayat-ayat, perkataan-perkataan yang bombastik. Jadi menggunakan perkataan-perkataan yang nampak besar. Tahwil nampak besar, nampak menggerunkan. Kalau kamu ini sembah Allah, tetapi kamu tidak tahu Allah itu duduk di mana, jadi bagaimana? Itu contoh ayat tahwil. Jadi bila dia sebut kepada orang awam pun nampak macam logik. Betul lah. Takkanlah kita nak sembah Tuhan yang kita tak tahu dia ada kat mana. Nampak tak? Jadi itu yang dipanggil ayat tahwil. Kemudian watasduru minhum, dan keluar daripada mereka kalimah-kalimah, perkataan-perkataan yang mereka tidak pun memahami maknanya. Wa yatasaddaruna al-majalisa, dan mereka berada di hadapan, mengetuai majlis-majlis
lalu mereka memberi fatwa kepada orang ramai, dan mereka sesat dan menyesatkan. Bahkan kami akan memberi penjelasan tambahan berkaitan dengan keadaan-keadaan mereka, khususnya di zaman ini, di dalam fasal-fasal yang berikut insya-Allah ta'ala. Kalau kita ingin membincangkan perkara ini, jadi ada setengah kita berlaku kesilapan dalam perbahasan. Ketika kita ingin membahaskan, ketika kita ingin melakukan jidal billatihi ahsan, kaedah yang pertama yang perlu kita selesaikan dahulu, kita hendaklah pasti apa yang kita ingin kritik lawan kita itu memang sebenarnya dia berpegang dengan perkara tersebut, ataupun disebut tahqiqul manat. Perlu ada tasawur yang betul. Perlu ada tasawur yang betul apa sebenarnya pegangan khasam. Dan setelah kita pasti dan jelas begitulah i'tiqad mereka, maka barulah kita melancarkan jawapan. Bukan kita mengkritik lawan dalam keadaan sebenarnya lawan ataupun khasam bukan berpandangan seperti itu. Jadi kita dah buang masa, dan hujah kita itu dipanggil sejuk. Hujah kita tidak berguna dan tidak bermanfaat. Maka perlu pastikan dahulu apakah sebenarnya pegangan mereka. Dan bagaimana kita dapat mengetahui pegangan mereka. Dan untuk mengetahui pegangan mereka, hendaklah merujuk sumber prima yang memang terus daripada kitab-kitab. Kalau seseorang ingin mengkritik dan menyanggah Syiah misalnya, maka perlu dia pastikan apa sebenarnya i'tiqad Syiah dalam perkara itu dan perkara ini. Ambilannya bukan daripada kitab orang kita. Mungkin nukilan itu ada kesalahan. Maka terus mengambil daripada sumber pertama dan utama, asal. Dan setelah kita pasti dan jelas, maka barulah kita membahaskannya. Maka itulah yang telah dilakukan oleh Dr. Said Fauda menulis kitab Al-Kashifus Saghir. Al-Kashifus Saghir. Jadi dalam kitab Al-Kashifus Saghir, di sana konsep yang dipakai oleh beliau adalah beliau akan menjelaskan dan mentuntaskan apa sebenarnya pandangan Ibnu Taimiyah dalam sesuatu masalah. Dan pandangan itu dikonfirmkan, dituntaskan berdasarkan sumber ambilannya memang terus daripada kitab beliau. Setelah kita jelas, maka barulah kita menyatakan apa sebenarnya yang bercanggah, apa hujahnya dan seumpamanya. Jadi boleh dapatkan kitab Al-Kashifus Saghir. Kalau memang seorang itu ingin mendalami dalam masalah ini, maka telah dikhidmati oleh beliau Dr. Said Fauda, jazahullahu khairal jaza. Dan di situ kita dapat senarai panjang, senarai panjang di hadapan kita. Dan untuk hujahnya dia kitab lain. Hanya kitab itu menyenaraikan saja. Contohnya dalam masalah istiwa, apa sebenarnya pegangan Ibnu Taimiyah, Syekh Ibnu Taimiyah, apa sebenarnya pegangannya dalam masalah qidam. Dalam masalah apa? Qidam. Qidamun naw'i. Apa sebenarnya pandangan beliau? Maka setelah diketahui dengan jelas, maka barulah apa yang kita kritik itu kena pada tempatnya. Jadi kita teruskan. Wa sawfa nazidu madhhab as-salafi bayanan linuwaddiha kaifa anna as-salafa yasta'ila كيف أن السلف يستحيل أن يصدق عليهم أنهم كانوا من المشبهة
الذين يثبتون الجهة والحد والحركة والحيز لله تعالى. قال الشيخ العلامة شهاب الدين الحلبي المشهور بابن جهبل: ومذهب السلف إنما هو التوحيد والتنزيه دون التجسيم والتشبيه، والمبتدعة تزعم أنها على مذهب السلف. Dan kami akan menjelaskan, kami akan menambah penjelasan tentang mazhab salaf supaya kita menjadi jelas bagaimanakah bahawasanya mustahil keadaan salaf itu bertepatan dengan keterangan bahawasanya mereka ini daripada kalangan musyabbihah. Supaya kami akan menjelaskan bagaimana bahawasanya salaf itu mustahil bertepatan ke atas diri mereka itu bahawasanya mereka ini dipanggil musyabbihah. Maknanya kalau kita betul-betul memahami mazhab salaf, maka mustahil untuk mereka ini, salaf Ahmad Ambal, Imam Syafi'i, Imam Tirmizi, Imam Bukhari, mustahil mereka ini, ciri-ciri mereka ini sepadan dengan musyabbihah. Yang mana musyabbihah ini adalah golongan yang mengisbatkan arah, mengisbatkan batas, mengisbatkan pergerakan, mengisbatkan ruang kepada Allah Ta'ala. Akan dijelaskan pada fasal-fasal yang berikut. Telah berkata oleh Syekh Allamah Shihabuddin Al-Halabi Al-Mashhur Bibni Jahbal. Bibni Jahbal. Beliau ini antara orang yang terkenal melakukan kritikan terhadap Syekh Ibni Taymiyah, Ibni Jahbal. Jadi apa kata Ibni Jahbal dalam karangannya? Dan bermula mazhab salaf hanya senya adalah tauhid. Tauhid mengesakan Allah, tanzih mensucikan Allah. Bukanlah mazhab salaf itu tajsim, menisbahkan jisim, tashbih, menyerupakan. Dan ahli bid'ah telah mendakwa bahawasanya mereka itu berada di atas mazhab salaf. Ini ringkasan daripada Ibni Jahbal. Mazhab salaf ini tauhid dan tanzih, bukan tajsim, bukan tashbih. Kemudian dipetik perkataan penyair: wa kullun yad'una wisala laila wa laila la tuqirru lahum bidzaka. Dan semua orang mendakwa mereka ini bercinta dengan Laila, sedangkan Laila tidak pernah mengaku apa yang mereka dakwakan itu, tidak pernah memberi pengakuan terhadap mereka bagi apa yang mereka dakwakan. Wa kaifa yu'taqadu fi salafi annahum ya'taqiduna at-tashbiha aw yaskutuna 'inda zuhuril bid'ah. وقد قال الله: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وقال الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لا تبيننه للناس ولا تكتمونه. وقال الله تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم. Bagaimana kita boleh kata bahwasanya salaf itu mereka beriktikad dengan penyerupaan Allah dengan makhluk, dan mereka ini berdiam sahaja ketika bid'ah mula tersebar dan zahir. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menyatakan, jangan kamu campur aduk hak dengan batil, dan kamu menutup hak sedangkan kamu tahu tak mungkin. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian daripada orang yang diberi kitab, tanggungjawab ulama orang yang diberi kitab, bahwasanya kamu kena jelaskan kepada manusia, jangan kamu selindung, jangan kamu tutup, dan supaya kamu menjelaskan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka.
Kemudian disambung lagi, dibuat nukilan daripada Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Jadi kitab At-Tahawi, ini siapa yang mengajar di madrasah, sebahagian madrasah menjadikan kitab Aqidah Tahawiyah ini sebagai muqarrar. Maka gunakanlah syarahan-syarahan yang bukan menjurus kepada tashbih dan tajsim, tapi gunakan syarahan. Antara syarahan yang terbaik sudah tentu yang dikarang oleh Dr. Said Fauda yang bertajuk dan berjudul Asy-Syarhul Kabir, 2 jilid besar. 2 jilid besar. Adapun syarah Aqidah Tahawiyah yang dikenali sebagai Abul Izz Al-Hanafi, maka beliau ini bukanlah berada di atas manhaj tanzih, tetapi banyak di atas tashbih. Maka telah berkata Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi, ini akidah yang hampir yang berada di zaman salaf. Jadi dalam pembelajaran akidah dalam sistem Deobandi, maka kita mempelajari dua-dua aliran. Yang pertama, kita mempelajari aliran ilmu kalam. Ilmu kalam, misalnya kalau di belah Indo-Pak dipelajari akidah Nasafiyah misalnya, berkaitan dengan akidah tetapi melalui uslub ilmu kalam. Dan juga dipelajari akidah Tahawiyah. Jadi akidah Tahawiyah ini menggunakan mazhab salaf dalam masalah ini, iaitu melakukan sard, menyenaraikan apakah akidah yang sepatutnya yang diiktikad oleh seorang muslim. Jadi kata Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi, innallaha wahidun la syarikalah, sesungguhnya Allah itu esa, tiada sekutu baginya, wala syai'a mithluhu, tiada sesuatu pun seumpamanya, wala syai'a yu'jizuhu, dan tiada sesuatu pun yang melemahkannya, wala ilaha ghairu, dan tiada ilah selain daripadanya. Jadi cuba kita tengok apa syarahan bagi perkataan ini. Lihat dalam Asy-Syarhul Kabir. Sekarang ini pun Ustaz Muaz pun ada buat pembacaan secara tertutup. Jadi boleh minta beliau lah untuk masuk dalam grup baca syarah kabir. Memang sangat bermanfaat. Kalau kita ada peluang pun kita akan baca, ambil masail-masail yang sangat penting. Yang kita sedang baca 2-3 hari ni baru satu masalah, tapi oleh kerana masalah ini berlaku banyak ikhtilaf, maka kita mengutamakan pembacaan tentangnya. Banyak lagi masail berkaitan dengan akidah yang perlu dituntaskan. Ingat, bila kita belajar akidah bukan maksud utama untuk berdebat, tapi maksud utama untuk menghilangkan kejahilan dan mengisi ilmu yang sahih dalam diri kita. Jadi kata Imam At-Tahawi, wala syai'a misluhu, tidak ada sesuatu pun yang seumpama dengan Allah. Ini berdasarkan firman Allah, laisa kamitslihi syai', tidak ada langsung persamaan Allah dengan makhluk. Azat yang qadim bila ibtida, daimun bila intiha. Kenapa kita suka jadikan teks daripada Abu Ja'far At-Tahawi ini sebagai sandaran? Sebab beliau ini dikira salaf awal, kan? Al-Imam At-Tahawi. Maka perkataan qadim misalnya, ada orang mengkritik qidam baqa, sifat 2 bulan perkataan qidam, mengatakan tidak ada dalam Al-Quran yang menisbahkan kepada Allah dengan sifat qidam. Maka tengok, mengitlakkan perkataan qadim kepada Allah Subhanahu wa taala itu telah digunakan oleh salaf. Qadimun bila ibtida, dia adalah zat yang qadim yang tiada permulaan baginya. Daimun bila intiha, yang dia adalah kekal tanpa ada kesudahannya. La yafna, tidak akan binasa. Wala yabid, tidak akan hancur. Wala yakunu illa ma yurid. Yabid ni tak pupus,
Dan tidak adalah dia itu melainkan, tidaklah berlaku sesuatu melainkan apa yang dia kehendaki. La tablughuhul awham. Dia adalah zat yang sangkaan-sangkaan tidak boleh mencecah, tidak boleh mencapainya. Wala tudrikuhul afham, dan tidak boleh dijangkau oleh pemahaman. Wala tushbihuhul anam, dan tidak menyerupai akan dia oleh makhluk. Pegang akidah itu. Allah itu tidak menyerupai dengan mana-mana makhluk. Kemudian kita tengok di sini. Sambung. Fanzuru ibadallah fi kalami haula'il a'lam wal yakhtabir kullu wahidin minkum nafsahu. Sekejap. 5 minit. Ada nak kena betulkan handphone ni. Sekejap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung pembacaan kita. Fanzuru ibadallah fi kalami haula'il a'lam wal yakhtabir kullu wahidin minkum nafsah hal yatasawwar suratan muayyanatan li ma'budihi hal yatasawwaruhu jisman kabiran aw saghiran fil hajmi hal yatasawwaruhu yamshi fil aswaq kama yamshi an-nasu هل يتصور له شكلا معينا مثل الإنسان لكنه أكبر مما نراه كما يقول المشبهة هل يتصوره جالسا على عرشه كما يجلس الناس هل يتوهمه مماسا للعرش ملاصقا له أو بينه وبين العرش مسافة هل يتوهمه يقترب من عباده في المكان حتى يمكننا أن نشير إليه ونحدده بمكان دون مكان أو جهة دون جهة أيها المسلمون يجب عليكم محاسبة أنفسكم من داخلها ولا تغرنكم كلمات ترددون دون فهم معنى لها يجب أن تهتموا بما في الصدور هل تتصورون لله مثلا سواء في ذاته أو صفاته أو أفعاله إذا كان كذلك فارموا بهذه العقائد الزائفة عرض الحائط وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وقولوا كما قال الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولا تتصوروا أن مجرد قولكم إننا سلفيون متبعون للسلف ينجيكم فلم يكن للسلف عقائد فاسدة ولم يكونوا يشبهون خالقهم بشيء ولم يكن أهل الإسلام من أهل القرون الأولى المشهود لها بالخيرية يقولون إن جمهور علماء الإسلام مبتدعة. Jadi kita tengok apa kata Syekh Said. Maka perhatikanlah oleh kamu wahai hamba Allah pada perkataan ulama tokoh-tokoh tersebut dan bandingkan, uji, cuba lihat dan perhatikan setiap daripada kamu akan dirinya sendiri. Jadi cuba ambil sifat insaf, duduk diam-diam, tarik nafas, muhasabah. Apa yang saya iktikad ini, adakah sama dengan salafus salih punya i'tiqad? Adakah seseorang kamu mentasawurkan, menggambarkan gambaran yang tertentu kepada Rabb yang dia sembah? Adakah seseorang kamu menggambarkan bahawasanya Rabb itu adalah satu jisim yang besar ataupun kecil pada saiznya? Ada tak lintasan waham? Dibuat pembandingan gunung besar, Allah lagi besar. Maknanya dalam lintasan akalnya itu menggambarkan saiz. Adakah waham seperti itu cara kamu berakidah?
Maknanya cara berakidah, beriktikad, menggambarkan satu bentuk, walaupun tak tahu bentuk tu bagaimana, tetapi diwaham dan disangka bahawasanya suatu lembaga yang tertentu. Hal yatasawwaru, adakah dia menggambarkan bahawasanya Rabb itu berjalan di pasar seperti manusia berjalan? Hal yatasawwaru lahu syaklan muayyanan, adakah dia menggambarkan bagi Rabb bentuk yang tertentu seperti manusia? Lakinnahu akbaru mimman nara, tetapi bentuk Rabb itu lebih besar daripada apa yang kami lihat, seperti mana telah berkata oleh musyabbihah. Hal yatasawwaru, jadi adakah seorang kamu, yatasawwaru ni dia kembali kepada ahadukum, adakah dia menggambarkan Tuhan itu duduk di atas arash seperti mana manusia duduk? Adakah dia menggambarkan, menyangka Rabb itu bersentuhan dengan arash, berdamping dengannya, melekat dengannya, ataupun di antaranya dan di antara arash itu ada jarak? Ini pun. Jadi kalau kita tahu salah satu daripada pegangan musyabbihah, bila kita sebut tentang arash, jadi maknanya arash itu yang tanggung Allah. Na'udzubillah min zalik. Mereka kata tak, Allah tidak bersentuhan dengan arash, ada jarak antaranya dengan arash. Hal yatawahamuhu yaqtaribu min ibadi, adakah dia menggambarkan bahawasanya Rabb itu hampir dengan hambanya di dalam suatu tempat? Hatta yumkinana an nushira ilaihi, sehingga boleh kita menunjuk kepadanya dan membataskannya di suatu tempat, bukan di tempat yang lain. Au jihatin duna jihah, kita membataskan Allah berada di satu arah, bukan arah yang lain. Ayyuhal muslimun, wahai orang-orang Islam, wajib atas kamu muhasabah diri kamu sendiri daripada lubuk yang dalam. Daripada dalam satu orang itu jangan mengambil sikap ta'assub, jangan mengambil sikap tergopoh, jangan menggunakan sikap marah dan benci. Duduk diam-diam, cuba fahami tentang apakah itu Allah, zat yang maha hebat, dan dia muhasabah diri dia. Dia muhasabah diri dia tentang apa yang dia sedang iktikad. Dan janganlah kamu terpedaya dengan perkataan-perkataan, ucapan-ucapan yang kamu mengulang-ulangkannya tanpa faham pada maknanya. Wajib kamu mengambil berat apa yang ada di dalam dada. Adakah kamu menggambarkan sebarang penyerupaan kepada Allah? Sama ada penyerupaan pada zatnya, ataupun pada sifatnya, ataupun pada perbuatannya. Sekiranya ada gambaran penyerupaan terhadap Allah, buang, lemparkan akidah-akidah yang menyeleweng ini ke dinding, buang, dan bersegeralah kepada keampunan daripada Tuhan kamu. Istighfar, pergi kepada keampunan, mohon taubat dengan Allah, dan katakanlah, maknanya kita kata kepada hati kita, Allah Ta'ala telah sebut laisa kamithlihi syai'un wa huwas samiul basir. Insafilah apabila kita mula ada lintasan-lintasan, gambaran-gambaran, tasawur, tawahum tentang Allah dalam bentuk itu, dalam bentuk ini, sedangkan dia laisa kamithlihi syai', maka buang akidah menyeleweng tersebut ke dinding dan bertaubat kepada Allah, dan ulangilah, ucapkanlah ayat ini, laisa kamithlihi syai'un wa huwas samiul basir. Laisa kamithlihi syai'un wa huwas samiul basir. Wala tatasawwaru anna mujarrada qawlikum, jangan kamu gambarkan, jangan kamu menyangka
bahwasanya dengan kamu berkata sesungguhnya kami ini salafi, maksudnya orang yang ikut salaf, sebenarnya kami ini mengikut salaf. Jangan kamu sangka dengan semata-mata kamu kata kami ini salafi, kami ini nisbah kepada salaf. Dengan kamu kata begitu, maknanya kamu mengikut salaf. Janganlah kamu menyangka bahawasanya semata-mata kamu berkata sesungguhnya kami ini salaf, sesungguhnya kami ini mengikut salaf, semata-mata mengucapkan perkataan ini boleh menyelamatkan kamu. Tidak boleh, tidak memadai. Falam yakun, tidak pernah ada pada salaf akidah yang rosak. Dan bukanlah mereka ini golongan yang menyerupakan pencipta mereka dengan sesuatu. Tidak pernah ada, tidaklah umat Islam di kurun yang pertama yang dipersaksikan dengan yang terbaik. Mereka ini berkata, inna jumhura ulama'il Islam mubtadi'atun wa yahkumu kaifa tahkumun. Hal ulama'ul Islam wa huffadhuhum wa ahlul fiqh wa tafsiri wal lughati wal ulum mubtadi'ah. Kamu kata kamu ini salaf. Kamu kata kamu ini salaf. Kamu kata kamu mengikut salaf. Tidak ada orang Islam di kurun yang pertama yang dipersaksikan mereka ini terbaik yang berkata majoriti ulama Islam ni ahli bid'ah. Kamu hari ini minoriti. Kebanyakan ulama menggunakan aliran yang telah diwarisi turun-temurun. Jadi maknanya bila kamu kata kamulah yang benar, bukan benar dan lawan yahtamilu shawab, benar dan yang lain itu adalah ahlul bid'ah. Yang beraliran Asy'ariyah dengan Maturidiyah ini ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah. Jadi cuba kamu muhasabah daripada lubuk hati yang dalam. Kamu kata kamu salaf. Kamu kata kamu ini ikut salaf. Kemudian kamu kata siapa yang beraliran Asy'ariyah dan Maturidiyah dan beriktikad seperti khalaf itu adalah ahlul bid'ah, sedangkan mereka itu majoriti. Jadi mana ada sikap, mana ada manhaj salaf ini membid'ahkan majoriti orang Islam. Bukan orang Islam, ulama. Masalahnya ulama tu yang dibid'ahkan. Membid'ahkan ulama Islam. Sehingga Imam Nawawi pun akidah tak betul. Sehingga Imam Ibn Hajar Al-Asqalani pun akidah tak betul. Usah bicara tentang tokoh yang sebenar. Jadi adakah ini memang betul sikap salaf? Mengatakan majoriti. Kalau sebahagian ulama Islam tak apa. Tetapi majoriti ulama Islam. Dr. Yusuf Al-Qaradawi pun menyebut bahawasanya aliran yang menisbahkan diri mereka kepada salaf ini minoriti pada zaman ini, walaupun mereka menggelar diri mereka ghuraba. Jadi kita tidak suka sebut istilah Wahabi ke Salafi ke, tapi bila sampai tempatnya kita akan sebut. Sebolehnya saya tidak akan sebut, tapi kita ajak semua berfikir tanpa mengeluarkan kata nista dan tumahan dengan niat dakwah, kan? Jadi adakah ada di kalangan salaf yang mana mengatakan majoriti ulama Islam pada zaman mereka ahlul bid'ah, ulama awam-awam. Dan wayahkumu kaifa tahkumun, adakah di kalangan mereka orang yang berhukum seperti mana cara kamu hukum? Sehingga Imam Nawawi pun tidak selamat dalam berakidah. Sewali Imam Nawawi lah yang tiada siapa pun selamat. Jadi ajak bermuhasabah, ajak berfikir. Adakah ulama-ulama Islam, penjaga-penjaga mereka, ahli fiqh, tafsir, lughah dan ilmu-ilmu yang lain ni ahlul bid'ah? Adakah mereka ini yang sekian lama menjadi pewaris kepada Nabi,
mempertahankan agama, mereka ini semua dibakul sampahkan, disebut sebagai ahlul bidah, dengan lidah yang lancar, dengan hati yang tenang. Dengan lidah yang lancar, dengan hati yang tenang. Maksudnya kamu bersedia berhadapan dengan Imam Nawawi, dan ulang balik tuduhan itu kepada Masyah. Kamu bersedia untuk berhadapan dengan Imam Nawawi, yang mana Imam Nawawi sendiri menyebut bahawasanya mazhab dalam akidah ini ada mazhab mutakallimin dan juga mazhab ahli hadis. Imam Nawawi sendiri mengikrarkannya. Mutakallimin yang disebut sebagai khalaf. Jadi kita muhasabah, semua muhasabah tanpa perlu kita ejek siapa-siapa. Kita sebut dengan hati yang tenang, kan? Wa antum faqat ahlus sunnati wal jamaah. Dan kamu kata kamulah sahaja ahlus sunnah wal jamaah. Aina ilmukum bijanibi ilmi haula? Wa aina wara'ukum wa taqwakum? Wa madza fa'altum lil islami siwa isarati ba'd al fitan ala ba'd al masail al fiqhiyyah allati ja'ala Allah ta'ala ikhtilaf al ulama fiha rahmatan. وأهملتم أصول الدين وقواعده الكلية وقلتم في أصول الدين بأقوال المجسمة والمشبهة وظننتم أنتم الناجون لعمري إن من يفكر بهذا الأسلوب ما هو إلا من الجاهلين الذين يبلغون في الغي وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. Jadi ini uslub Syekh Said Faudah ini, beliau tidak beliau bercakap secara memberi nasihat. Kalau kita nak melihat penghujahan yang memang kelas tinggi, banyak lagi kitab beliau. InsyaAllah kalau ada kesempatan kita akan baca. Tapi sekarang ini beliau bercakap dengan bahasa, kalau istilahnya retorik. Retorik ni maknanya .3. Hai, banyak pula masalah pagi ni. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung. Dan kamu berkata, wa antum faqat ahlu sunnati wal jamaah. Aina ilmukum bijanibi ilmi haula? Di mana ilmu kamu kalau nak dibanding dengan ilmu mereka? Wa aina wara'ukum wa taqwakum? Dan di mana waraknya kamu, sifat warak dan takwa kamu berbanding mereka? Apa yang kamu telah lakukan untuk Islam? Apa yang kamu dah buat untuk Islam? Selain daripada mencetuskan fitnah pada sebahagian masalah fiqh. Jadi satu masalah dalam akidah, cuba mempopularkan akidah yang sebenarnya hampir mati ataupun telah mati. Kemudian itu dalam bab akidah. Dalam masalah fiqh pula, kamu telah mencetuskan fitnah dalam masalah fiqh yang Allah Ta'ala telah jadikan perbezaan ulama' di dalam masalah fiqh ini rahmat. Dalam masalah akidah sehingga mengkafirkan orang. Dalam masalah fiqh membid'ahkan orang. Akidah mengkafirkan orang. Fiqh membid'ahkan orang. Sedangkan masalah yang dibincangkan itu masalah khilafiyah, yang di dalamnya ada rahmat. Membincangkan benda-benda yang kecil, yang telah selesai perbincangannya, diangkat jadi besar. Bukan sekadar diangkat menjadi besar sehingga orang yang tidak bersetuju itu disesatkan dengan kalimah bid'ah. Jadi, adakah kerja kamu ini mencetuskan fitnah di mana saja kamu berada?
Kamu turun ke negara Arab, kamu mencetuskan fitnah. Kamu datang ke belah Asia, maka kamu mencetuskan fitnah pada orang setempat. Kamu pergi ke China, kamu mencetuskan fitnah, berlaku pergaduhan. Dan khususnya dalam masalah fiqh, yang mana ikhtilaf di dalamnya itu ada rahmat. Ikhtilaf di dalamnya ada rahmat. Dan kamu mengabaikan usuluddin dan kaedahnya yang kulli. Kamu berkata, usuluddin maksud tauhid, dan kamu telah bercakap dalam usuluddin dengan perkataan-perkataan mujassimah dan musyabbihah. Mengatakan bahawasanya apabila berlaku tajalli Allah, Allah itu turun di atas bukit. Memang atas bukit tu dak turunnya Allah. Ini perkataan ini salaf kalau dengar menggetarkan hati mereka. Menggetarkan hati mereka. Berani lidah itu lancar untuk mengatakan Allah itu turun, dahlah turun atas langit, turun pula ke atas gunung, duduk atas gunung. Jadi betul ke salaf ada selalu bercakap dengan perkataan-perkataan seperti ini? Jadi salaf ni dia bila disebut mazhab salaf, kita sebut dalam bab apa? Bab fiqh. Mazhab salaf ni dia tidak ada istilah mereka ini ada suatu amalan yang khas. Contohnya kita kata, oh mazhab salaf tidak membaca Fatihah belakang imam. Mana ada? Bila disebut mazhab salaf dalam bab fiqh, maksudnya metod mereka, manhaj mereka ketika mereka berhadapan dengan perbezaan pendapat. Itu dipanggil mazhab salaf. Seperti mana ada salaf yang mengatakan tidak perlu membaca Fatihah belakang imam. Ada juga salaf. Salaf tu maksudnya sahabat. Juga mengatakan baca belakang imam. Jadi dalam masalah fiqh pun terbabas. Apabila mentakyinkan ini sahaja mazhab salaf dalam bab fiqh. Oh mazhab salaf tak baca kunut. Mana ada orang itlakkan perkataan mazhab salaf tak baca kunut? Seperti mana ada salaf yang baca kunut, ada salaf tak baca kunut. Seperti mana ada salaf yang mana angkat tangan ketika sembahyang, ada salaf tak angkat tangan. Jadi mazhab salaf adalah perihal bagaimana metodologi mereka dalam istimbat. Itu mazhab salaf. Metodologi yang mana menghimpunkan mereka, yang membezakan mereka dengan ahlul bid'ah pada zaman itu. Al-Khawarij misalnya pada zaman itu. Itu betul mazhab salaf. Jadi hanya menimbulkan fitnah. Di mana berada menimbulkan fitnah. Lancar lidah menghukum bid'ah dan sesat. Bukan sesat, kafir. Bukan saja kafir, menghalalkan darah. Bukan semua kamu. Tetapi akidah ini berpotensi membawa ke arah itu. Bukan semestinya orang yang mana mendakwa salafi itu akan menjadi seperti itu. Tapi dia berpotensi. Bukan sekadar potensi itu teori, bahkan ada praktikal yang banyak. Yang mempunyai suatu sifat mudah mengkafirkan. Sebab bila mengkafirkan, dia akan bawa kepada menghalalkan darah. Bukan teori dan tuduhan, tetapi itulah realiti yang telah berlaku dan terus berlaku. La amri, demi Allah, sumpah dengan umurku, aku bersumpahlah, maksudnya inna man yufakkir bihadzal uslub ma huwa illa minal jahidin. Sesungguhnya orang yang mana sesungguhnya orang yang berfikir dengan metod ini, maksudnya uslub pemikirannya seperti ini. Majoriti orang pada zaman ini ahlul bid'ah, bukan orang ulama. Kalau orang awam tu bolehlah tahan, tapi itu teruk juga.
majoriti ulama adalah ahli bid'ah. Majoriti ulama adalah tidak berada di atas akidah yang betul. Bukan ulama zaman ini saja, ulama yang terdahulu pun tidak terselamat. Tokoh-tokoh yang mana orang tidak pernah petikai akidah dia. Tapi bila kita tulis, kita tahqiq kitab Fathul Bari, kita memberi tambih, memberi amaran. Kita ambil ilmu dia, tapi kita bagi amaran akidah dia. Akidah Ibn Hajar ni ada tanda soal. Ibn Hajar Asqalani, tidak ada sesiapa yang mempertikaikan akidahnya. Maka wujud orang pada zaman ini membuat tanda soal pula pada akidah. Akidah Ibn Hajar. Dalam keadaan kamu sedar, kamu tidak ada tokoh yang boleh kamu ambil ilmu dia. Sebab itu walaupun mempersoalkan akidah Ibn Hajar Al-Asqalani, tidak boleh lari daripada ilmu Ibn Hajar. Walaupun mempertikaikan akidah Imam Nawawi, tapi tak boleh lari sebab tak ada tokoh. Itu disebut tak ada tokoh. Tak ada tokoh. Kalau nak sebut nama tokoh, sama ada sebut tokoh yang masa kini ataupun tokoh dulu, dua orang je. Itulah tokoh. Itulah tokoh yang kamu anggap hebat, paling hebat. Tak ada hebat lebih daripada itu. Memang hebat pun, kan? Tetapi jangan menafikan yang lain. Ma huwa, tidaklah dia itu melainkan daripada kalangan orang jahil yang berlebihan dalam kesesatan, dan sedangkan mereka ini menyangka mereka telah buat benda yang baik. Kita ada lagi 10 minit sampai 8:30. At-tanzihu bainan nafyi wat tashbih. قال أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى: ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه، فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية منعوت بنعوت الفردانية ليس بمعناه أحد من البرية تعالى الله عن الحدود والغايات والأركان والأدوات. Dengar ni. Dengar ini Abu Ja'far Tahawi ini salaf. Beliau ini salaf. Cuba lihat apa yang beliau nukilkan. Kata Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Ini antara ibarat dalam kitab Aqidah Tauhid yang hujung. Semalam kita ada muzakarah dengan Ustaz Ihsan, Maulana Ihsan. Satu faedah yang beliau sebut, bahawasanya ada orang yang mana mensyarahkan akidah Tahawiyah, tetapi mensyarahkan dan memaksa tafsiran akidah Tahawiyah itu seperti tafsiran mereka. Seperti tafsiran mereka. Maka apa kata Maulana Ihsan dan nukilan daripada Syekh Said Fodah juga dalam Syarhul Kabir. Dalam Syarhul Kabir. Akidah Tahawiyah ini, dia bukan lafaz-lafaz yang mujmal. Akidah ini tidak, cara nak terangkan akidah, kita tak terangkan dengan lafaz mujmal. Dia adalah lafaz mufassal, mubayyan, yang tidak menerima taksis, yang tidak menerima taqyid. Apa yang beliau sebut itulah, kan? Tanpa ada ihtimal itu, ihtimal ini, tak ada. Tanpa menerima tafsil, tanpa menerima taqyid. Jadi ada orang yang mana mensyarahkan akidah Tahawiyah dan cuba melorongkan, maksudnya masuk kepada lorong mereka. Sebenarnya itu semua abath. Itu semua abath. Pencerobohan terhadap tafsiran kitab ini. Sedangkan konsep kitab Aqidah Tahawiyah adalah mufassal. Apa yang beliau sebut dalam matan itulah, kan? Itulah, kan? Tanpa menerima tafsir tambahan daripada pihak kita. Tafsir tambahan tu maksudnya kita kata, oh maksud beliau begini, sebenarnya ada takdir begini. Tak ada takdir. Seperti yang disebut begitulah.
Maka kata Abu Ja'far At-Tahawi, wa man lam yatawaqqan nafya, kita baca ini dengan hati yang insaf. Apa kata beliau? Dan barang siapa yang tidak berhati-hati, ataupun dan barang siapa yang tidak mengelakkan dirinya daripada nafi dan tasbih. Bila beliau sebut nafi ni isyarat kepada Mu'attilah. Isyarat kepada apa? Mu'attilah. Golongan Mu'attilah ni dia nafi sifat Allah. Bila disebut nafi maksudnya golongan Mu'attilah. Dan barang siapa, nanti kat bawah ni pun ada sedikit tambahan syarah. Dan barang siapa yang tidak mengelakkan dirinya daripada menafikan sifat Allah dan menyerupakannya, telah tergelincir ia dan tidak mensasarkan dia akan penyucian, akan tanzih. Kerana sesungguhnya Tuhan kita Jalla wa'ala disifatkan dengan sifat-sifat keesaan dan disifatkan dengan sifat-sifat fardaniyah. Dua-dua makna, wahdaniyah, fardaniyah, ketunggalan. Laisa bima'nahu, tiada yang seumpamanya. Tidak ada seorang pun daripada kalangan makhluk yang semakna dengannya. Semakna dengannya tu maksudnya seumpamanya. Ta'ala Allah, maha tinggi Allah. Ini hujah. Ini antara hujah kita untuk mempertahankan akidah tanzih. Tidak menisbahkan had, tidak menisbahkan ghayah, tidak menisbahkan anggota, dan tidak menisbahkan alat kepada Allah. Cuba tengok. Maha tinggi Allah daripada batasan-batasan, daripada sempadan-sempadan dan batasan-batasan dan anggota. Maha tinggi Allah daripada sempadan-sempadan dan batasan-batasan, anggota dan alat-alat. Maksudnya arkan ni merujuk kepada anggota. Adawat memerlukan alat. Tidak, tengok ni lagi. Ni. Tidak merangkumi akan dia oleh arah yang enam. Jadi Imam Ja'far Tahawi mengatakan Allah ini tidak diliputi oleh arah yang enam, atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang. La tahwihil jihatu sit. Tidak meliputi akan dia oleh arah yang enam, seperti yang diucapkan oleh aliran-aliran bid'ah yang lain. Ini bukan ni kasairil mubtada'at ni. Mubtada'at ni mungkin maknanya ni adalah makhluk yang baharu. Kita tengok syarah dia. Kasairil mubtada'at, ataupun kasairil mubtadi'ah ni jamak kepada mubtadi'ah. Iaitu maksudnya wa man lam yattaqi. Lam yattaqi itu contohnya sairil mubtadi'at, ataupun kasairil mubtada'at. Maksudnya adalah apa? Seperti benda-benda yang baharu. Kita tengok apa syarah dia perkataan kasairil mubtadi'at ataupun mubtada'at. Wa hadha kalamun kulluhu fawaidu wa huwa haqiqun an yuhfadha bi lafzihi wa qad ishtaharat aqidatu at-Tahawi fi al-bilad bayna an-nas wa waqa'a al-ittifaq jumlatan ala sihhati ma fiha wa annahu yumathilu aqidata ahli sunnati wa hasilu ma'na hadhihi al-faqrati ala wajhi al-ijazi annahu la yajuzu lana an nanfiya ma'nan ثبت بالنص في حق الله تعالى. فمثلا إذا ورد في النقل أن الله سميع وكان ما يفهمه عامة الناس من ظاهر السمع هو اتصال الأمواج الصوتية بطبلة الأذن ثم انتقال
موجات من خلال سائل السمعي إلى الدماغ وتفسيرها هناك، فلا يجوز أن نقول بنفي أصل هذه الكلمة بحجة أنه يلزم بها النقص، بل نحن نثبت أصلا أي مطلق أن الله سميع، وننفي أن يكون له أذن مثلا، وننفي أن يكون له عضو يحصل بواسطة السمع، بل وننفي أن يكون أصل سمع الله تعالى مثل سمعنا، فالحاصل أننا نثبت له سمعا يليق بجلاله وننزله عن صفات المخلوقين. هذا في اللفظ الذي ليس له إلا معنى واحد. Sekarang ini saya selalu sebut, mereka selalu mengatakan Asy'ariyah ni Jahmiyah. Jahmiyah ni Mu'attilah. Sedangkan antara yang dirad oleh Asy'ariyah ni Jahmiyah. Jahmiyah ini dia terkenal dengan akidah ta'til ataupun nafi. Jadi Syekh terangkan, tak boleh kita melakukan nafi, akidah nafi. Bagaimana tu? Ini adalah perkataan yang semuanya mempunyai faedah dan dia layak dipelihara dengan lafaznya. Jadi hafal ibarat ini di sini menyimpan berbagai faedah dan seharusnya dihafal. Yuhfaz ini dihafal lafaznya. Jadi kita hafal teks akidah Tahawiyah ini sebagai pegangan kita. Sesungguhnya telah masyhur kitab akidah Tahawi di negara-negara Islam, di kalangan orang, di kalangan manusia, di kalangan ulama, dan sesungguhnya telah berlaku ittifaq secara umumnya telah berlaku ittifaq tentang kesahihan isi kandungannya, dan kitab ini menggambarkan, menterjemahkan akidah ahli sunnah wal jamaah. Itu makna yumassil, menterjemahkan akidah ahli sunnah wal jamaah. Dan khulasah makna petikan ini, kesimpulan maksud bahawasanya tidak harus. Ini kita nak faham apakah yang dimaksudkan dengan akidah ta'til yang kita pun nafikan, Jahmiyah. Macam mana kamu kata kami Jahmiyah, kami pun Jahmiyah, kan? Tetapi kami tidaklah nak berlawan dengan Jahmiyah sampai jadi musyabbihah. Itu masalahnya. Jahmiyah dia nak lawan dengan musyabbihah sampai dia jadi Jahmiyah. Dia nak semua benda nak kena takwil, semua perkara nak kena nafi. Itu dipanggil ghulu, mubalaghah dalam nak rad kepada musyabbihah sampai jatuh kepada nafi terus semua. Allah mendengar pun tak ada. Tak boleh sebut pun Allah mendengar, melihat, tak boleh. Itu sebab makhluk. Jadi ketika kamu nak berhujang kami, jangan guna poin Jahmiyah ni. Kami berat, kan? Kami pun rad. Saya dah sebutkan kenapa kita tidak takwil pada perkataan sami dan basir. Apa kaedahnya yang mana telah dibawa oleh Ibnu Jamaah, Badruddin Ibni Jamaah. Kita tengok lafaz itu, dia ada ihtimal satu makna ke banyak makna. Maka tengok di sini apa maksudnya. Secara kesimpulannya, secara ringkas, penjelasan bagi petikan ini, bahawasanya tidak harus bagi kita untuk menafikan sesuatu makna yang sabit dengan nas pada zat Allah, pada hak Allah Ta'ala. Misalnya, ini makna itu, perkataan tu, an-nafyah, apabila telah datang di dalam dalil naqli bahawasanya Allah itu mendengar, dan apa yang difahami oleh kebanyakan manusia daripada zahir perkataan mendengar, apa dia? Apa maksud perkataan mendengar? Zahirnya adalah apa? Berhubungnya gelombang suara dengan gegendang telinga manusia.
Apa maksud orang itu mendengar? Orang faham apa makna mendengar? Mendengar ni gelombang akustik suara tu, bila orang bercakap kan dia keluar gelombang. Gelombang itu dia telah berhubung dengan gegendang telinga manusia. Kemudian berpindah gelombang itu daripada saluran cecair saluran telinga sehingga ke otak, dan otak telah mentafsirkan. Otak telah tafsirkan. Maksudnya itu secara saintifik lah. Secara saintifik, dalam ilmu faisologi, bagaimana suara itu bertindak, panologi kan, fonologi, ilmu tentang fon, suara. Jadi gelombang sampai ke gegendang akses melalui saluran sampai ke otak, maka otak tu tafsirkan apa makna yang dia dengar. Benda itu berlaku per saat, lebih laju daripada cahaya. Itu asal makna dengar. Fala yajuzu. Jadi apa maksud kita tak boleh nafi? Tidak harus bagi kita untuk menafikan, untuk kita berkata menafikan asal kalimah ini. Ini yang Mu'attilah buat. Dia nafikan, tak boleh guna perkataan yang mendengar. Mendengar tu tak boleh guna. Apa hujah dia? Dengan hujah bahawasanya lazim daripada kalimah mendengar itu kekurangan. Bahkan kita mengisbatkan asal kalimah secara mutlak bahawasanya Allah mendengar. Allah Maha mendengar secara mutlak. Dan kita menafikan, tapi walaupun Allah mendengar, tetapi kita menafikan bahawasanya baginya ada telinga contohnya. Dan kita menafikan bahawasanya baginya zat Allah anggota yang terhasil dengan perantaraan anggota tersebut mendengar. Contohnya gegendang telinga ke, dan seumpamanya. Bahkan kita menafikan bahawasanya hakikat mendengarnya Allah, asal tu maksudnya hakikat mendengarnya Allah sama seperti mendengarnya kita. Sebab itu Syah Waliullah Dahlawi ada sebut tentang masalah sifat-sifat Allah yang lain. Apabila sifat-sifat Allah itu datang, kita jangan faham ibtidak dia, kena faham ghayah dia. Beliau bagi contohnya Allah itu maha lembut rahmah. Rahmah ni kan, kalau dalam bahasa Melayu boleh terjemahkan simpati, kesian. Dia kesian ni, dia ada ibtidak. Bagaimana sifat itu tercetus dan sifat itu bawa kepada apa? Itu dia panggil ghayah. Jadi sifat-sifat Allah, ini Syah Waliullah Dahlawi dalam kitab Hujjatullahil Balighah. Sifat-sifat Allah hendaklah kita memahaminya secara ghayah, bukan ibtidak. Sebab apa? Sifat orang kesian ni macam mana? Bila dia tengok orang baju compang-camping, maka dia akan tersentuh hati dia. Dia panggil riqqatun. Akan ada sentuhan. Tersentuhlah hati ni. Bila tersentuh dia kesian. Daripada kesian dia buat apa? Dia bagi baju baru contohnya. Dia bagi duit, bagi makanan ke orang tu. Itu dia panggil rayah. Bagi makanan tu dia panggil rayah. Bagi duit tu dia panggil rayah. Jadi ketika kita memahami sifat kesian Allah, jangan kita fahami dengan makna ibtidak dia. Mabda'us sifat itu. Kalau mabda'us sifat, kesian tu maksudnya tersentuh hati. Mana boleh kita tafsirkan makna kesian Allah. Allah tengok orang ni, oh tersentuh hati. Kalau kita tafsirkan dengan makna riqqah tersebut ataupun in'itaf, maka Allah boleh dikesani oleh makhluk. Ialah orang yang tersentuh bila dia tengok sesuatu, maksudnya benda yang dia tengok telah memberi kesan kepada dia. Sedangkan tiada sesuatu pun yang boleh memberi kesan kepada Allah. Tafsirkan dengan ghayah, bukan ibtidak. Begitulah juga dalam masalah mendengar, kita beriktikad bahawasanya asal makna mendengar yang hakikat yang manusia ini itu tak ada pada Allah. Tapi mendengar, takluk daripada mendengar tu berlaku. Bagaimana hakikatnya? Wallahu a'lam. Kan? Takluk mendengar. Kita belajar dalam ilmu tauhid.
takluk mendengar tu. Sebab itu dalam ilmu tauhid kita bukan bicara tentang hakikat mendengar. Tapi takluk daripada mendengar apa? Mendengar ini dia menyingkap apa? Ilmu. Takluk daripada tahu. Takluk daripada tahu adalah inkishaf maklumat. Benda yang maklumat itu tersingkap sehingga diketahui. Tapi hakikat sifat mendengar itu tidak dapat. Itu dipanggil la tablughuhul awham wa la tudrikuhul afham, dengan erti kata yang sebenar. Falhasil annana nusbitu lahu sam'an yaliqu bi jalalihi wa nunazzihu an sifatil makhluqin. Dan kesimpulannya bahawasanya kita mengisbatkan baginya Allah sifat mendengar yang layak dengan Allah, dan kita mensucikannya daripada sifat-sifat makhluk. Ini poin ini selalu dijadikan hujah. Dia kata samalah macam kalau kamu kata sifat Allah, kenapa kamu tak nafikan sifat Allah? Kenapa tak nafikan sama? Hujah dia, urutan hujah dia, kenapa tak nafikan sama? Makhluk juga mendengar. Maka kita jawab, ya, makhluk mendengar, Allah mendengar, tapi Allah mendengar sam'uhu laisa ka sam'ina. Kita sebut begitu. Dia kata kalau macam tu kami pun sebut sama juga. Yaduhu la ka aidina. Apa beza sam'uhu la ka sam'ina dengan yaduhu la ka Jadi ulama kata beza sama' ni adalah sifatul kamal. Sama' ni adalah sifatul kamal. Hidup, sifatul kamal. Manusia hidup, Allah hidup, wujud. Lagilah kalau wujud, kan? Dia adalah sifat. Adapun ya itu semua jawarih. Kamu telah nisbahkan jawarih pada Allah, ain. Kalau manusia ni dipanggil zat dia lah, ain dia. Sebab itu yang kita ulang sekali lagi, bila kami tak takwil, bila ulama tidak takwil semua sifat Allah, menunjukkan Allahumma salli ala dia masalah storage. Dia masalah storage, dia kata yang apa ni, isi storage ni dah tak cukup. Jadi nak kena delete tadi tu, baru masuk balik. Jadi 2.4 lah. Ini sikit lagi kita habiskan, bas. Dia tak boleh berhenti tengah ni. Jadi mereka akan kata, kalau macam tu kami pun sebut benda yang sama, yadun la ka'idina. Seperti mana kamu kata sam'un la ka sam'ina. Sam'un la ka sam'ina, yadun la ka'idina. Jadi kita selalu ulang hujah ini. Bila kita tidak takwil semua benda, menunjukkan kita ni takwil dengan ilmu, bukan takwil dengan bodoh, kan? Bukan takwil bodoh. Bukan bercakap macam Jahmiyah yang semua benda sampai melucukan pula, menafikan pula. Sehingga ulama mengatakan siapa yang menafikan sami', dia boleh jadi kufur. Faham tak kufur tu sebab apa? Sebab Allah isbatkan dalam Quran dia mendengar. Sami', lafaz itu dia isbatkan. Kita pula nafikan lafaz itu. Kalau kita menafikan lafaz itu, maknanya kita telah menafikan satu lafaz daripada Quran. Itu poin yang mengatakan kafir. Sebab itu juga yang dimaksudkan oleh Asy'ariyah, Imam Abu Hasan Asy'ari dalam Ibanah. Bila kita kata kita mengisbatkan ain bagi Allah, maksud kita mengisbatkan dalam Ibanah pun dijadikan hujah juga. Kita mengatakan bahawasanya istawa annahu istawa 'alal 'arsy. Jadi suka. Kita suka. Mereka suka kata, tengok Imam Abu Hasan Asy'ari pun kata annahu istawa 'alal 'arsy, kan? Annahu istawa 'alal 'arsy. Betul lah. Memang innahu istawa 'alal 'arsy. Kita telah isbatkan perkataan yang Allah isbatkan. Itu yang dimaksudkan amir ruha kama ja'at. Tak boleh kita nak pergi tahrif perkataan itu. Kita bincang makna bukan lafaz. Lafaz semua setuju, lafaz itu tak boleh dinafikan.
tak boleh dinafikan. Tetapi ada lafaz yang maknanya kita takyinkan secara pasti. Ada makna yang mana kita takyinkan secara zanni. Okey? Jadi kaedah dia, ingat ni kaedah dia. Ini maksudnya sama' ni dan seumpamanya ni, dia ini adalah kita akan berinteraksi dengan cara seperti ini. Iaitu apa cara dia? Kita mengisbatkan mutlak lafaz itu. Sifat itu kita isbatkan mutlaknya, bukan tafsilnya, mutlaknya. Lafaznya sami kepada Allah, kita isbatkan. Hakikat memang kita tidak tahu. Dan kita maknakan dia dengan makna yang mana difahami daripada makna zahir, iaitu dengar. Bilakah kita akan bertindak demikian? Bila ini kaedah dia. Hadza fil lafzi alladhi laysa lahu illa ma'nan wahidun. Ini adalah pada lafaz-lafaz yang tiada baginya melainkan satu makna. Amma, ini dalam idahud dalil kan, dah baca dah. Amma ma yahtamilu akthara min ma'nan فالواجب عند ذلك هو البحث عن المعنى اللائق بالله تعالى فنصرف اللفظ عن المعنى الباطل الذي لا يجوز نسبة إليه تعالى ونحمله على المعنى الصحيح وهذا هو التأويل. Adapun lafaz yang mengandungi lebih daripada satu makna, maka wajib ketika itu membahaskan makna yang layak bagi Allah. Lalu kita telah memalingkan lafaz itu daripada makna yang batil, yang tidak harus menisbahkannya kepada Allah, dan memaknakannya atas makna yang sahih. Itulah makna takwil. Faham tak takwil tu apa? Takwil itu maknanya sarful lafzi anil ma'na al-batil alladhi la yajuzu nisbatu ilaihi wa hamluhu 'ala al-ma'na as-sahih. Itu makna takwil. Fahadha ma yalzamuna an naf'alahu likay natawaqqa an-nafiyah. Ini baru nak tafsir perkataan Imam Tahawi tu. Perkataan Imam Tahawi, yatawaqqa an-nafiyah. Bagaimana kita nak mengaplikasikan, menterjemahkan ataupun mengamalkan apa yang Imam Tahawi sebut sebagai tawaqqin nafi, mengelakkan diri daripada melakukan nafi pada zat Allah, pada sifat Allah. Bagaimana kita nak buat macam yang dibaca tadi? Maka inilah perkara yang patut kita lakukan, wajib kita lakukan, supaya kita dapat menghindarkan diri daripada nafi. Ammat tashbih, bainal ifra' wa tafriq. Mu'attilah, mereka ini dipanggil muqassir, kan? Bukan muqassir, ghali, berlebihan pula. Nafi sampai habis semua nafi, kan? Yang isbat pula, isbat sampai semua isbat. Asy'ariyah di tengah-tengah. Akidah yang hak lah. Dia tak ada akidah Asy'ariyah ni, mana ada, kan? Mana ada akidah Maturidiyah, akidah Asy'ariyah, mana ada. Dia Asy'ariyah dan Maturidiyah ni sama macam mazhab fiqh lah. Dia hanya pemudah cara menyusun ilmu akidah itu secara sistematik, disusun dalilnya secara sistematik, disusun pengajiannya secara sistematik. Itu maksud mazhab Asy'ariyah, kan? Dalam perkara usul, akidah dalam bab usul. Akidah ni satu, akidah Islam. Mana ada akidah Asy'ariyah, kan? Mana ada akidah Asy'ariyah. Adapun takwil ataupun tafwid itu bukan akidah. Saya dah sebut dah semalam. Tafwid dan takwil ni adalah kaedah berinteraksi
dia adalah perkara yang disebut digunakan lafaz oleh Ibnu Daqiqil Id. Dia adalah apa? Mas'alatun fiqhiyatun ijtihadiyatun. Yang pentingnya apakah objektif. Kita sambung. Dia meragam lagi tu. Kita sambung dah cukup lah tu. Dah lama dah. Kita sambung. Kalau hari ni ada, hari ni kita akan sambung lagi idahud dalil. Tengok waktu yang sesuai. Mungkin sebelum zuhur ke. Wallahu a'lam bis-shawab. Wa ilaihil marji'u wal ma'ab. InsyaAllah. Semoga Allah bantu kita semua. Jadi untuk yang pagi ini kita fahami, hadam dengan baik dan kita muzakarahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah, dialah Allah yang esa. Allah lah hanya tempat bergantung setiap makhluk. Tidak beranak ia dan tidak diperanakkan. Tiada sesuatu yang setara dengannya. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanakallahi wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi